tidak pula hidup dia punya mikrofon. Ulang balik. 2 menit sudah. Maaf ya. Mikrofon tidak hidup. Beginilah keadaan ini. Jadi tuan-tuan puan yang terhormat sekalian, Imam Abu Hanifah ini ya, nama penuh adalah Nu'man bin Thabit rahimahullah, lahir pada 80 Hijrah ataupun 699 Masehi. Untuk makluman, Nabi Isa alaihissalam lahir pada 1 Masehi. Nabi Isa alaihissalam, kalau orang-orang Nasrani dipanggil sebagai ataupun orang Kristian dipanggil sebagai Yesus. Tapi Nabi dalam Islam dikenal sebagai Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa bin Maryam. Mama dia Maryam. Maknanya 1 Masehi itu. Maknanya ini Rasulullah SAW menjadi Rasul pada sekitar tahun 600 tahun Masehi. Daripada Nabi Isa sampailah Islam, datangnya Rasulullah SAW adalah 600 tahun. Jauh dia punya beza. Jangan beza 600 tahun. Hanya 600 tahun Masehi itu ialah kelahiran Rasulullah SAW di Arab, di bumi Arab. Maknanya 640 selepas itu, tapi sebenarnya 500 lebih lah, 500 lebih tahun itu Rasulullah SAW lahir. Kan? Jadi beza di antara Nabi Isa dan Rasulullah SAW itu jauh. Tapi itu dalam sirah kita ketahui juga lah bahwa di antara Nabi Isa dan Nabi Yahya itu berdekatan. Dan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail pun dekat-dekat. Cumanya Nabi Isa kepada Nabi Muhammad itu jauh. Jauh beza dia. Jadi di antara Nabi Isa apabila dia dalam Islam diangkat ke langit, maka berlakulah di situ yang tidak ada yang membimbing. Ya, bimbingkan Allah tidak lantik para rasul. Nabi ada, Nabi itu memang ada. Itu dikenal ulama lah. Tapi kalau ceritakan dalam kalau kita tengok dalam kitab orang Kristen itu dicatat bahwa Nabi Isa beritahu ada seorang perempuan lah. Dalam situ dicatat di situ. Telah berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam. Zaman Nabi Isa lah. Lepas itu dia beritahu orang ini dia bukan di kalangan orang Yahudi. Perempuan ini di kalangan orang Rom. Dia ini berlaku di Palestina sana lah. Di Palestina kan. Sekarang dikenal di Palestina. Dan Islam dulu pun sama juga kan. Jadi dia berjumpa dengan Nabi Isa ni, dia bercakap dengan perempuan. Dia cakap wahyu itu daripada dada dia. Masuk dalam dada, kemudian dia akan bercakap kata-kata yang baik. Subhanallah. Boleh tengok ada film-film tu kan. Film boleh tengok macam mana Nabi Isa bercakap. Tapi itu bukan Nabi Isa, itu lakonan dalam film itu. Tapi kata Nabi Isa ini, apa yang dia akan keluarkan itulah firman Allah. Firman daripada Allah lah. Macam Rasulullah SAW ini, Nabi Muhammad dapat Al-Quran daripada Jibril. Kan? Jadi baru dia bagi tahu supaya ditulis. Bisa tidak? Subhanallah, hebat kan? Jadi Nabi Isa datang satu perempuan tu, dia bagi tahu, saya mau ikut kau punya ajaran lah. Nabi Isa bagi tahu, tak boleh. Kau bukan orang Yahudi. Kau bukan daripada golongan Bani Israel. Itulah cerita dia. Itulah keadaan dia. Baca. Teruskan. Lahir di Kufah, dikenal gelaran dia sebagai Abu Hanifah. Tarikh meninggal dunia pada bulan Rajab. Pada bulan Rajab 150 Hijrah, 767 Masehi di penjara Baghdad. Ulama-ulama ini dulu di penjara. Dalam penjara itu banyak kitab-kitab yang dia akan buat tulis. Nama guru adalah Imam Hamad. Imam Hamad hebat kan? Bin Abi Sulaiman. Mana ni? Para guru mereka ni, para ulama kita ni. Pendidikan Abu Hanifah ni, untuk makluman juga dia telah membuat, dia adalah mazhab dalam 4 mazhab besar dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Abu Hanifah, mazhab Hanifah lah, mazhab yalah, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, ya. Itu poin yang terakhir sekalian. Pendidikan Abu Hanif atau Imam Hanafi ini ialah bermula sejak kecil hingga ke peringkat tertinggi, mempelajari berbagai ilmu terutama undang-undang Islam. Selanjutnya belajar pada berbagai orang guru.
Berguru dengan Imam Muhammad bin Abi Sulaiman selama 18 tahun. Ulama sezaman dengannya. Subhanallah. Menemui sahabat seperti Anas bin Malik. Subhanallah. Sahabat Nabi kan. Abdullah bin Abi Aufah. Zaid bin Ali. Subhanallah. Kan. Sahabat Rasulullah sebenarnya. Abdullah bin Al-Harith. Dan Ma'qal bin Yasir. Rahimahullah. Radhiyallahu anhu. Menguasai ilmu undang-undang Islam dan perniagaan. Abu Hanifah ini hebat. Otak dia berjalan. Allah. Sumbangan kepada tamadun Islam. Apakah yang telah disumbangkan oleh Abu Hanifah dalam Islam ini? Yaitu kebanyakan masa yang digunakan untuk mengajar di masjid. Kalau kita lihat tuan-tuan, masjid pada zaman Rasulullah, pada zaman para sahabat, zaman tabi'in dan tabi'in ini, dan sampai sekarang lah kalau kita tanah Arab sanaan, kita melihat bahwa masjid ini adalah satu tempat yang mana untuk mengajarkan ilmu di masjid. Jadi masjid ini menjadi sekolah. Yang mana tuan-tuan sekarang ini sekolah masjid ini, peranan masjid yang dahulunya telah diambil oleh kementerian, Menteri Pendidikan misalnya, Kementerian Pendidikan mengambil peranan masjid ini sebagai pusat ilmu. Maka dia buat sekolah. Kan? Jadi masjid adakah dia pusat ilmu? Ada, tidak memang dia ada. Majelis ceramah, agama dan sebagainya. Itu kajian saya dalam master saya dan PhD. Bila saya buat kajian tentang pengurusan keuangan masjid di Ranau dan juga Sabah ini, saya melihat tentang perkara itu. Masjid ini sebenarnya dahulu dia memegang peranan yang amat penting. Peranan dan fungsi masjid pada zaman Rasulullah SAW sebagai pusat pemerintahan. Tapi pusat pemerintahan itu sekarang diambil oleh apa? Oleh kerajaan yang membentuk satu tempat. Disitulah pusatnya. Ini peranan dan fungsi masjid itu dia tidak lari pada itu. Semuanya sekarang sebuah kerajaan itu dia akan ambil benda itu. Sebuah kerajaan. Dan ditiru dan buatlah. Macam di Malaysia kita ada Putrajaya, pusat pemerintahan, pentadbiran kan. Dulu Kuala Lumpur. Saya belajar sejarah geografi kan. Antara faktor-faktor yang menyebabkan berkumpul orang menjadi tempat itu akan jadi ramai, banyak fungsi-fungsi lah. Peranan bandar itu adalah menjadi pusat pentadbiran. Kan dulu masa zaman Rasulullah SAW, masjid adalah tempat pemerintahan dan pentadbiran negara. Mana ada tempatnya. Jadi kerajaan sekarang diambil benda itu. Apa juga dia berubah. Fungsi masjid dan peranan dia tidak berubah. Masih juga boleh. Macam itu juga di sini adalah yaitu Imam Hanafi. Imam Hanafi rahimahullah dia mengajar di masjid. Maknanya mengajar secara itu masih ada. Mengajar secara formal. Dulu dikenal sebagai formal ini. Zaman sekarang formal itu berada di sekolah. Ada guru yang pakar dalam pendidikan, ada pedagogi, murid ramai, diajar pelbagai ilmu. Zaman ini pun sama. Cumanya peranan dia berada di masjid. Ya. Ulama pertama menyusun kitab fikih dengan tersusun. Ulama pertama kan dalam mazhab Hanafi yang digunakan oleh orang yang beramal dengan fikih Imam Hanafi. Dalam Ahli Sunnah wal Jamaah ada 4 imam. Dan mereka ini mengumpul buku-buku fikih. Imam Syafi'i rahimahullah, dan Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Hambali. Inilah dalam mazhab Syafi'i. Adakah mazhab lain? Ada. Tapi kebanyakannya ini yang mu'tabar, ini yang 4. Kemudian dalam menentukan fikih itulah digunakan dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Bagaimana pula dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah disusun oleh Imam Syari dan Maturidi. Dan bagaimana tentang tasawuf dalam Ahli Sunnah wal Jamaah? Imam Ghazali. Boleh dipaham kan? Mana inilah yang kita kena tahu. Kebanyakan masih digunakan oleh Imam Hanafi ini mengajar masjid. Ulama yang menyusun fikih. Kita lihat ini ulama fikih. Apakah yang telah kitab fikih yang telah disusun oleh Imam Hanafi? Yaitu yang telah ditulis. Perempuan orang yang paling hebat menulis ialah itu yang kerangan-kerangan dia ini semua ini. Itu
Itulah sebenarnya kena tulis. Al-Quran ini kan bahan yang dibaca dan kita tulis. Sebagai seorang Islam, kita lahirkanlah buku-buku yang berbentuk agama. Bukan sekadar itu saja, perundangan Islam, hukum hakam, dan sebagainya. Dan kalau boleh kita ajar sama orang. Sebab dia berdasarkan kepada Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah maknanya hadis Rasulullah. Sunnah ini maksudnya lah aqwalun wa afwalun wa taqrir Rasulullah SAW. Apa yang keluar daripada pada mulut Rasulullah SAW, apa yang keluar daripada perbuatan Rasulullah SAW, apa yang takrir Rasulullah SAW, itu adalah sunnah. Kan? Kalau sekarang ini, kalau ada isu sekarang ini, makanan sunnah. Makanan sunnah. Lepas itu kita pula, kita ini ada yang sama jumud. Jumud banyak otak dia ni. Otak dia ni, oh saya ini sudah belajar tentang begini, baru belajar tuan. Kitab dia mana? Kitab yang dia karang. Cara mengarang kitab pun tidak tahu kan. Macam mana hendak menghuraikan kan. Macam Abu Hamka. Abu Hamka. Panggil Abu Hamka. Dia menghasilkan. Dia menulis tafsir Al-Quran itu berada dalam penjara. Siapa yang penjarakan dia? Pemimpin lah. Pemimpin di Indonesia kan. Penjara. Kalau dia bukan di penjara, dia begitu sih tidak akan dapat siapkan kitab ini. Subhanallah. Orang hebat. Sifat pemaafnya amat tinggi. Kan? Itulah orang-orang dibimbing dalam Islam. Itulah akhlak tertinggi. Walaupun orang menghina, macam Imam Abu Hanifah ini meninggal di penjara. Baghdad kan, sebab dia menulis. Dan biasanya dia akan lantang memperkatakan sesuatu yang baik. Dan biasanya dia akan bertentangan dengan pemimpin. Pemimpin dia akan tangkap saja, masuk penjara. Lepas itu dia akan biarkan mati penjara kan. Tapi di atas langit ada langit, di atas langit ada langit. Ingat, di atas langit ada langit. Kita tidak akan ada tidak apa-apa. Maka berbuat baiklah kepada alam ini. Itulah kita kena tahu. Di atas langit ada langit. Ingat itu. Allah Subhanahu Wa Taala. Maha berkuasa. Allah akan melihat segala-galanya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, kaidah yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah dalam menentukan hukum ialah Al-Quran. Dia guna Al-Quran dahulu. Al-Quran dahulu umpan. Al-Quran. Ini imam-imam semua ni hafal Al-Quran. Masa kecil. Hafal Al-Quran sudah ni. As-Sunnah. Kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia akan menggunakan ijma'. Ijma' ini dalam umpan ialah sesuatu yang tidak dalam Al-Quran dan tidak ada dalam Sunnah Rasulullah SAW. Kan? Jadi dia akan membuat ijma'. Ijma'. Al-ijma' ini maknanya berkumpul para ulama. Mari kita berbincang. Macam sekarang mufti dengan mufti kan. Mufti di Malaysia ini berkumpul. Di belakangnya ada pakar-pakar. Tanya tentang satu hukum. Dia akan tentukan hukum. Ijma' itulah. Kemudian akan menggunakan kias. Dan al-istisan dan uruf. Boleh. Kalau macam Imam Syafi'i di al-istisan dan uruf. Al-istisan macam dia tidak ada sangat. Syafi'i. Tapi Imam Hanafi ya, okey. Okey. Ini adalah pendapat-pendapat hebat para ulama. Allah tidak akan marah. Sebab benda ini adalah baik untuk kita semua. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, baginda. Beliau juga telah menyusun cara melakukan hukum berdasarkan kaedah tertentu. Dia ada kaedah. Dia sudah disusunlah kaedah fikih. Sangat teliti dalam hadis, hanya menerima hadis yang sahih dan kuat sanadnya. Sebab zaman kehidupan dia ini, sahabat di sekeliling lagi. Boleh tanya sahabat, betul kan ini? Zaman kita ini, 1400 tahun ini, kita mau tanya siapa? Tanya Ustaz kita lulusan apa saja Ustaz? Lulusan apa? Berapa surah kitab fikih yang kau telah hafal? Quran sudah hafalkah belum? Tidak hafal Quran. Sunnah Rasulullah SAW hadis berapa ratus ribu kau boleh hafal. Berdasarkan yang sahih. Tidak tahu. Tiba-tiba mengeluarkan hukum. Allah Akbar, ada orang yang begini. Tiba-tiba dia pandai mengeluarkan hukum. Haram itu. Haram. Dari mana kau punya sumber ni? Dengan Quran tidak hafalnya, Sunnah Rasulullah SAW pun tidak tahu, Ijma' pun tidak tahu, Qiyas pun tidak tahu. Apa itu Qiyas? Qiyas pun tidak tahu apa itu Qiyas. Tidak tahu tentang mengeluarkan cara hukum. Allah Akbar.
Hebatnya Imam Hanafi ini. Imam Hanafi kan berpikiran kritis dan terbuka dalam menyelesaikan masalah fikih. Fikih kontrafan macam-macam berlaku. Ada soalan kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Seorang laki ini, dia menyembelih. Ini isu dalam fikih lah. Seorang laki dalam keluarganya, seorang laki yang dia ini bapa dan ada istri dan ada anak-anak, lelaki ini telah menyembelih seekor haiwan. Kemudian dia keluar. Bila dia balik ke rumah, lelaki ini, dia bagi tahu kepada istri dan anaknya, tahukah wahai anak-anakku, haiwan ini haram bagiku. Jadi apa hukum dia? Macam mana keadaan itu berlaku? Kamu boleh berfikir. Hanya orang yang mempunyai, pertama, menghafal Al-Quran saya boleh dapat. Kedua, as-sunnah. Ada ilmu as-sunnah, ijma', qiyas. Syafi'i ditanya tentang itu. Ataupun ada satu kaedah lagi, ada satu isu yang dipersoalkan oleh para ulama pada zaman Nabi, pada zaman tabi'in ini. Kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Persoalan dia, seorang lelaki sedang salat. Allahu Akbar. Salat telah fardu. Kemudian apa dia memberikan salam. Salam sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri dia di rumah tercerai. Kemudian dia tengok sebelah kiri. Batal salatnya. Dia tengok di atas. Nampak bulan. Wajib dia bayar hutang. Apa sebenarnya kisah-kisah semua ini, isu-isu semua ini? Kamu boleh jawab? Antum boleh jawab? Ini semua kisah-kisah isu-isu yang telah diselesaikan oleh para ulama lepas. Tanpa Al-Quran, tanpa hafal Al-Quran, tanpa memahami Al-Quran, tanpa tadabbur Al-Quran, tanpa menguasai isi Al-Quran, tanpa menguasai dia punya sebab nuzul Al-Quran, bahasa yang digunakan, mustahil. Tidak menghafal hadis, apalagi hadis. Dan hadis-hadis sahih, kita pun tidak kenal sahih kan tidak ini, budak-budak begini. Zaman kita ini, Imam Syafi'i, ada imam-imam semua ini, kali tidak mengeluarkan hukum. Ingat boleh keluar hukum suka. Sekarang tentang vaksin, misalnya, para ulama segala pakar bertanya, orang tanya pakar ini sebelum menentukan hukumnya. Hukumnya harus kepada semua. Tapi wajib kepada yang telah ditentukan. Wajib maknanya berdosa kalau dia buat. Bukan sedang melakukan hukum. Dan kena hafal Al-Quran. Tiba-tiba kita ada di kalangan yang hafal Quran pun tidak hafal. Sunnah hadis pun tidak hafal. Dan dia bukan pakar ramabat. Tiba-tiba boleh mengeluarkan hukum. Bersumberkan apa? Pendidikan Islam yang tidak berapa lulus dalam pendidikan Islam masa tingkatan 5. Itu digunakannya. Kita pun geling kepala. Apa punya orang? Bahaya orang-orang begini. Dia boleh menyesatkan orang. Allah Akbar. Ini Imam Abu Hanifah. Amat teliti dalam menyelesaikan suatu isu. Persoalan saya buat tadi, kamu sudah boleh jawab. Tidak jawab, susah. Tanpa ilmu, kamu tidak akan boleh jawab. Yang mananya, Imam Abu Hanifah ini berpikiran kritis dan terbuka dalam menyelesaikan isu. Isu bukan 2-3 bit. Kita dulu, bersama Rasulullah SAW, adakah isu dadah? Isu ganja, isu daun ketum, ada. Isu ubat sintetik. Ada semua benda ni. Tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Bagaimana kita hendak melakukan hukum pada zaman sekarang? Allahu Akbar. Kata Allah SWT, tidak akan berkumpul di kalangan umatku untuk melakukan dosa. Kata Rasulullah SAW lah. Tidak akan berlaku. Mustahil. Para ulama berkumpul untuk menentukan sesuatu yang baik untuk umat. Okey. Bagaimana kita lihat di sini. Pengaruh mazhab Abu Hanifah. Dikenali sebagai aliran mazhab Hanafi. Ya. Mazhab rasmi kerajaan Bani Utsmaniyah dan berpengaruh di Irak. Di Irak sebelah sana lah.
masih diamalkan di negara-negara bekas jajahan seperti Bani Utsmaniyah seperti Mesir masih ada, kan, Syria, Lebanon dan Bosnia. Murid Abu Hanifah yang terkenal sebagai Imam Abu Hanifah terkenal sebagai tokoh ulama yang menyebarkan ilmu molekuler dan penulisannya. Jadi galakanlah. Ya. Itu saja untuk sirah Imam Abu Hanifah yang saya boleh katakanlah. Jadi itu saja. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.